Dan menjelang ulang tahun pertama Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengemudi negara pada 21 Ogos ini, rakyat memerhati dan melihat pencapaian yang diciptanya buat keluarga Malaysia dalam bidang ekonomi, malah juga sebagai seorang reformis. Di talian ialah penganalisis politik Profesor Dr. Siva Murugan Pandian untuk mengulas setahun pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Profesor, terima kasih kerana bersama kami di Buletin Awani jam ini. Ya, sama-sama. Alright. Prof, ingin saya tanyakan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilantik menjadi Perdana Menteri dan orang tengah yang mengimbangi desakan dan keperluan antara UMNO dengan parti komponen dalam kerajaannya ditambah pula tuntutan dari parti pembangkang. Ironinya ketika dilantik, tidak ramai yang meletakkan harapan tinggi. Kabinet beliau juga akan menjadi kerajaan paling efisien di dunia. Tiada harapan, tiada jangkaan. Mungkin itu menjadi kelebihan untuk beliau, Prof. Ya, kita harus melihat bagaimana beliau dilantik pada 21 Ogos 2021. Ketika itu kita berhadapan dengan tiga isu besar. Satu, konflik politik yang tidak menentu, tidak stabil. Kedua, usaha untuk memulihkan semula negara. Dan yang ketiga adalah kedudukan keselamatan sosio kesihatan yang masih perlu kita lalui dan atasi. Dalam kedudukan seperti itu, saya percaya apa yang telah beliau lakukan, walaupun beliau merupakan naib Presiden UMNO, dan bukan satu kelaziman sebelum ini kerana kita melihat Presiden UMNO yang kerap dilantik menjadi Perdana Menteri, beliau cuba mengimbangi kedudukan dalam parti dan juga mengurus kedudukan majoriti kecil yang diperolehi dengan mendapatkan sokongan dari barisan parti pembangkang. Dan saya percaya itu langkah pertama yang dilakukan untuk mengatasi kebuntuan politik dan juga mencari kedamaian politik agar parameter baru dicari untuk membolehkan beliau menebus semula kestabilan dan mengurus kepelbagaian dalam negara kita. Dan kita melihat tiga gaya kepimpinan ataupun praktis beliau untuk disesuaikan dengan persekitaran yang mencabar itu adalah satu, beliau mengambil pendekatan berpartisipasi, iaitu dengan segera mengemukakan agenda keluarga Malaysia supaya kita mampu untuk memperlihatkan rasa tanggungjawab bersama, merentasi etnik, agama, persempadanan, gender, fahaman politik sekalipun untuk membolehkan negara ini bergerak ke hadapan. Kedua, langkah yang diambil adalah proses mediasi, rundingan, konsensus dan juga negosiasi yang saya rasakan penting untuk membolehkan beliau mengimbangi kedudukan dalam parti dan juga dalam kerajaan. Bermakna rundingan dilakukan dengan menandatangani MOU ataupun persefahaman, perjanjian persefahaman dengan barisan pembangkang agar beberapa isu yang memungkinkan membawa cabaran kepada kerajaan dapat diatasi dengan mengenepikan ideologi politik. Kerana kita tahu dalam kerangka politik tanah air, demografi, geografi, ideologi politik memainkan peranan yang besar. Yang ketiga, beliau mengambil pendekatan akomodasi supaya dapat meneguhkan semula sistem penyampaian awam dengan membolehkan beberapa dasar polisi mendekati kumpulan sasar dalam usaha untuk memperkenalkan konsep merakyatkan kepimpinan. Bagi saya, apa yang telah beliau lakukan sepanjang 1 tahun adalah menebus kestabilan, mengurus kepelbagaian di bawah kerangka keluarga besar dan kesemua itu bertujuan untuk mencari keselesaan rakyat, mensejahterakan semula kedudukan dan juga memastikan keselamatan dalam kalangan rakyat dapat terpelihara. Sebab itu, kita lihat keseimbangan di antara parti dan kerajaan jelas dilakukan dengan membawa barisan pembangkang. Baik. Prof, ingin juga saya tanyakan, kalau kita melihat kepada hala tuju kepada orang kata pencapaian Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, bagaimana pula Prof melihat pencapaian Datuk Seri Ismail Sabri diterjemah menjelang PRU ke-15 ini? Ini kerana jika dahulu kita tahu seorang Perdana Menteri itu contohnya daripada Barisan Nasional, kabinetnya juga daripada menteri-menteri daripada Barisan Nasional. Dan bagaimana pula kali ini sebab dia adalah daripada pelbagai parti. Bagaimana Prof melihat maknanya pencapaian itu dapat diterjemah oleh rakyat dan mengundi pada PRU ke-15? Ya, sudah pasti dalam keadaan kerajaan hari ini kita tidak tahu sama ada kerajaan itu kerajaan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, kerana bagi saya selepas berakhirnya 15 bulan pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, berakhirlah juga kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang ada hari ini adalah kerajaan campuran di bawah seorang Perdana Menteri parti UMNO tetapi merangkumi pelbagai parti lain
yang mana mereka boleh bersama dalam kedudukan pentadbiran kerajaan, tetapi dari sudut parti masih berbeza. Sebab itu kita lihat pertembungan di antara Parti Barisan Nasional dengan Parti PAS misalnya, dengan Prof. Parti Bersatu di Melaka dan Johor berlaku. Ya.